أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar, yaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman dengan mencukur kepala kamu, dan kalau menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ. Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui adalah adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahuinya. Maka ia menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat masa berlakunya. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, dengan izin dan ketentuannya sekali lagi kita bersiaran menerusi halaqah akar tradisi ilmu secara langsung pada malam ini. Bersempena kita menyambut ulang tahun keputeraan Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istimewa halaqah pada malam ini kita berlang-lang buana berziarah di Masjid Al-Falah USJ 9 yang merupakan sebuah masjid yang kalau kepada tuan-tuan belum pernah datang ke sini, ini merupakan masjid yang persis ataupun iras-iras Masjid Nabawi Syarif di Madinah Al-Munawwarah. Begitu menggamit ombak rindu kita kepada baginda Nabi bila berada di Masjid Al-Falah ini. Pada malam ini halaqah akan membincangkan satu tajuk yang begitu istimewa bersempena dengan sambutan Maulid ini, iaitu kita akan membincangkan soal mimpi. Dan mimpi ini bukan mimpi yang biasa-biasa. Manusia semuanya bermimpi. Sama ada mimpi di siang hari, malam hari, subuh hari, petang hari. Setiap manusia bermimpi. Tetapi pada malam ini mimpi yang kita nak bincangkan adalah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi membincangkan tajuk ini, halaqah telah mengundang seorang tetamu yang merupakan nama besar di persada dakwah tanah air dan mancanegara, seorang pendakwah, perunding motivasi dan juga jurulatih spiritual. Kita mengucapkan selamat datang kepada sahibul fadilah Al-Fadil Datuk Muhammad Zawawi bin Yusuf. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Masya-Allah, begitu indah hari ini kita berada Datuk ya, di sebuah masjid yang seiras-iras berada di mana. Ustaz Tamizi, bagaimana pertama kali di sini ya? Terkejut juga tadi. Terkejut ya? Ini jangan terkejut. Ada lagi kejutan yang menanti selepas daripada ini. Saudara-saudari sekalian, untuk permulaan perbincangan, saya nak bertanya kepada
Datuk Zawawi tentang tajuk kita pada malam ini. Kenapa manusia bermimpi, Datuk? Perbincangan mudah. Kenapa manusia bermimpi? Dan adakah mimpi ini satu benda yang melibatkan roh, jasad, roh saja, jasad saja? Silakan sebagai mukadimah, Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ustaz Badli Shah, masya-Allah, macam Syekhul Azhar. Kalau tengok tiang tu ingat Masjid Nabi, tengok baju ingat Masjid Al-Azhar. Dan Syekhul Tirmizi dengar macam Imam Masjid Al-Haram. Masya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mimpi sebenarnya ialah satu perkara yang berkait dengan roh. Mimpi ialah sesuatu yang sangat misteri. Dan hari ini pula kita nanti nak bercerita mimpi-mimpi besar. Tapi sebelum tu, cerita mimpi ialah cerita ketika tidur, perjalanan roh. Kalau soalan pertama, ada kaitan dengan roh? Memang ada kaitan dengan roh. Orang bermimpi semuanya tidur dulu. Tak tahulah, tengah ceramah mata tengok penceramah, badan mimpi, wallahualam. Satu. Yang kedua, saya mengkaji tak sempat dalam, Ustaz. Cuma ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikaitkan oleh ulama. Ada satu doa tidur. Doa tidurnya yang berbunyi, Bismikallahumma wada'tu jambi wa ilaika arfa'u. Dengan nama Allah aku letakkan badan aku dan ke kamu aku naik. Faiza akhaztaha, kalau kamu pegang roh itu, farhamha, tolong jaga roh. Tapi kalau kamu lepas balik besok, fahfazha kama tahfazu ibadakas salihin. Jadi ulama kata, saintis orang barat ada cerita kaitan dengan minda bawah sedar. Cuma mimpi ialah sesuatu kehendak Allah. Bila kita tidur, roh kita naik atas. Kalau orang-orang baik-baik, dia akan dipertemukan dengan benda baik-baik. Kalau roh yang tidur dengan benda tak elok, dia boleh dalam perjalanan naik ke atas itu, kalau tidur tanpa sunnah, tidur tanpa adab, dia boleh ada gangguan tengah jalan. Satu. Yang kedua, jadi bila proses naik, roh naik itu ada gangguan. Gangguan itu kadang-kadang anugerah pemberian Allah, kadang-kadang gangguan setan. Yang kedua, mimpi dia datang daripada kesan, daripada keinginan yang amat sangat, dia masuk dalam mimpi. Ketakutan yang amat sangat, mimpi. Macam nak mari halakah pun, mimpi dulu, jawab soalan dalam mimpi dulu. Dan kemudian mimpi, untuk maklumat tuan-tuan sekalian, mimpi dia kerja roh. Dia berkait dengan roh. Sebab orang mati tak mimpi. Orang buta mimpi juga. Mimpi dia hitam putih je, dia tak ada colour warna. Dan kemudian ni, bila cerita tentang mimpi ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, macam tadi Ustaz Tirmizi baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui Abu Hurairah, hadis sahih daripada Muslim, ar-ru'ya thalathatun, mimpi ini ada tiga. Ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik-baik, minallah, busyra minallah, mimpi baik-baik daripada Allah. Ulama kata mimpi baik ialah bila orang tidur dengan adab. Kita tidur dengan adab, contohnya ambil wudu, anda berdoa. Sebenarnya tindakan sunnah adab itu, anda sedang membelai roh anda dalam proses naik ke atas. Dan roh yang naik itu bukan roh kita punya roh. Kalau roh yang keluar, roh rasa. Kadang-kadang dia keluar, kadang-kadang dia jenguk keluar. Roh hidup dia tak boleh keluar. Kalau dia keluar, almarhum kita. Yang kedua, ar-ru'ya salihah ialah bila kita baik, kita adab, niat baik dalam perjalanan menuju Allah, dalam genggaman Allah sebelum dilepaskan besok, Allah akan bagi ilham yang baik-baik menurut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan menurut kehendak si tidur tu. Kalau niat yang baik, keinginan yang baik, sembahyang hajat sebagai contoh, istikharah sebagai contoh, maka dia Allah akan datangkan mimpi.
Yang kedua, ar-ru'ya yang terelok, ru'ya ma ru'ya tahzinu, mimpi yang menakutkan datang daripada syaitan. Maksudnya ulama kata sama ada proses kita sebelum tidur dan sebagainya. So ketika roh keluar, kalau tidur tak beradab, tak minta dengan Allah, tak jaga roh dengan sunnah-sunnah Nabi, ketika proses roh naik itu, setan dia potong lain. Dia potong, diganggu tu jalan, bawa mari kepala ikan, bawa mari kepala binatang, dia menakutkan kita, dan tujuannya untuk menakutkan orang Islam, orang baik-baik. Maka itu ru'ya yang kedua. Dan Nabi sebut jangan takut, dia tak ada kuasa, dia hanya untuk menakut. Dan yang ketiga ialah ru'ya ma yuhaddithul mar'u nafsah, mimpi yang dia sendiri, perasaan diri, kehendak diri sendiri, tak ada campur tangan kebaikan daripada Allah dan tak ada syaitan. Mimpi sendiri, mimpi makan nasi goreng, mimpi, ada kawan saya mimpi kejar tikus, dia makan tikus. Bangun tidur dia kenyang. Okey, cuma saya nak beritahu satu poin penting. Mimpi dia berkait dengan alam hidup. Sebagai contoh, hidup kita mempengaruhi kita, betul tak betul? Contoh hadis Nabi sebut mimpi yang betul. Rasulullah bersabda, asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Mimpi yang paling betul ialah mimpi orang yang cakap betul. Anda cakap betul, anda baik, mimpi anda baik-baik. Jadi nak beritahu kat kita ni apa? Alam realiti kalau kita baik, dia akan mempengaruhi alam mimpi. Alam realiti tak betul, mimpi pun tak betul. Dan dalam cerita mimpi ni pula ada pelbagai status untuk menentukan kebenarannya. Silakan Ustaz. Baik, saya sebenarnya nak tanya lagi pada Datuk tentang contoh mimpi orang bertemu dengan Nabi ni. Namun saya kira elok kalau kita beristighfar dahulu seketika. Kita akan kembali selepas ini membincangkan lagi tentang tajuk bermimpi Rasulullah ini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Halaqah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini, bersiaran secara langsung halaqah malam ini dari Masjid Al-Falah USJ 9 bersama para jemaah juga. Macam mana jemaah masih lagi boleh bertahan? Tidak ada yang bermimpi lagi ya sambil melihat halaqah pada malam ni. Kita ucap ribuan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja warga masjid, khususnya Datuk Seri Nazir Masjid sendiri dan juga ahli jurukuasa yang begitu baik sungguh persediaan untuk menyediakan halaqah pada malam ni. Datuk, kita nak sambung membincangkan topik kita yang sebenar ni Datuk, tentang mimpi jumpa Nabi ini. Barangkali berdasarkan pembacaan yang kita pernah dengar, kisah-kisah yang boleh kita ambil tauladan tentang orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Habibina Rasulullah SAW. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ustaz, saya nak jawab soalan ni tak berapa seronok lah, sebab nak cerita mimpi tentang Rasulullah. Jadi kita pun nak tengok juga Rasulullah. Jadi saya ingat tuan-tuan dalam majlis ni mungkin ada orang-orang pilihan yang anda mungkin diberi pilihan untuk melihat Rasulullah. Satu. Yang kedua, ada orang tanya juga, dia kata, saya dulu pernah dengar orang kampung saya, dia mimpi sekali, kerana keseronokan dia jumpa orang, dia cerita. Dia jumpa orang, dia cerita. Dia jumpa orang, dia cerita. Dalam hati saya, betul ke dia jumpa tu? Sebenarnya cerita tentang mimpi Rasulullah ni, kita kena cerita, ada kaedah dia. Sebuat dengan ilmu. Sebab kalau tidak, kita bimbang. Senang orang dakwah, saya jumpa Rasulullah, saya pula tu bomoh contohnya. So saya dapat satu wirid baru, dan kemudian wirid ini untuk merawat. Jadi so ada pula yang kata mimpi Rasulullah untuk mempengaruhi anak-anak buahnya yang selama ni ditipu, ambil kesempatan. Anda jangan pelik orang mengaku mimpi tentang Rasulullah. Di negara kita yang mengaku jadi Rasul pun ada. Jawa pula tu contoh satu.
Okey, sedikit makluman. Mimpi saya, kalau ustaz kata cerita, sebenarnya cerita mimpi Rasulullah dalam sejarah ramai orang bercerita. Cuma saya sebut satu, dua cerita simple tapi special. Cerita Bilal Ibn Rabah. Tuan-tuan, Bilal ni sahabat Nabi pun ramai, cinta Nabi luar biasa, tapi Bilal pelik cintanya luar biasa. Sehingga tuan-tuan, bila Rasulullah wafat, dia dah tak boleh duduk kat Madinah, Masjid Nabi. Dia rasa tak sempurna hidup, sebab makan cukup, semua cukup, Rasul tak ada. Kenapa? Bila tengok tiang-tiang masjid, ingat Rasulullah. Dia tengok Hasan Hussein berlari, dia peluk, dia cium budak tu, dia tercium Rasulullah. Dia tak tahan. Dan yang paling dia tak tahan apa dia? Dia bila orang suruh azan, contohnya azan subuh, selepas azan subuh, dialah yang pergi panggil, ya Rasulullah, as-salah, as-salah. Nabi dipanggil. Kenapa? Bukan tak tahu, sebab orang dah ready, Rasul datang. So bila duduk macam tu, dia rasa sangat kekurangan. Dia pergilah ke Syria, tinggalkan Syria, sebab sayang, rindu orang di bawah tu tak ada. Rasulullah ingat sangat. So zaman Abu Bakar memerintah, tiba-tiba satu malam Bilal dia bangun tidur, dia menangis, teresak sehingga isteri dia tanya, ma yubki kaya Bilal, apa yang buat kamu nangis? Dia kata, ra'aitu Rasulullah al-barihah, semalam aku jumpa Rasulullah. Apa dia cakap? Rasul jawab, analaka antazurana. Apa kata Nabi? Sekarang masanya kamu ziarah aku di Madinah. So bila daripada jauh tu, daripada Syria ratus kilometer tu, pergi ke Madinah, terkejut dia balik. Dan bila dia balik, dia letak muka dia atas kubur. Sebenarnya dalam Islam, kalau nak ziarah kubur tak boleh letak muka. Sahabat-sahabat Nabi tak buat. Tapi bila dia kalah dengan cinta kat Rasul, luar biasa. Kemudian dia lepas tu balik nak ziarah Nabi sebab mimpi. Dan kemudian dia minta dia azan. Dan dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa dia azan tu, sunyi sekejap pasar. Orang Madinah tengah berjalan, stop. Kenapa stop? Dia tanya satu soalan, abu'itha Rasulullah, Nabi hidup kembali ke? Nabi hidup balik ke? Sebab suara ni kami dengar zaman Nabi ada. Seorang macam berterkam kat masjid. Bilal balik, dengar suara azan, macam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia dah tak boleh bersuara lagi. Dan dia baca dengan senyap. Kenapa? Mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan satu cerita, Ustaz, cerita kalau anda baca cerita tulisan Sayyid Qutb, bukan dia tulis, ada sahabat dia, Sayyid Qutb, ketika dia di azab dalam penjara, dia cerita ketika sakit tu, datang Rasulullah menyebut isbir, sabar. Dan katanya sebelum dia kena hukum gantung tu, sekejap datang mimpi, sekejap tidur sebelum kena gantung, Nabi datang kat dia cerita dan ditulis oleh sahabatnya, hani'an bisyahadah, tahniah, kamu akan dapat mati syahid. Okay. Cuma saya nak sebut satu masa singkat, mimpi jumpa Rasulullah ada 3 pendapat. Hadis sebut, mar'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Siapa mimpi aku dan tengok aku dalam mimpi, dia tengok dengan betul. Fa inna syaitan la yatamassal bi, syaitan tak boleh menyerupai aku. Ingat perkataan, siapa tengok Nabi boleh tengok betul, syaitan tak boleh menyerupai aku. Ada 3 pendapat. Yang pertama, siapa mimpi jumpa Nabi, betul tu ialah siapa yang pernah tengok Nabi. Siapa dia pernah tengok Nabi? Yang pernah hidup bersama dengan Nabi. Siapa dia? Sahabat yang pernah tengok Nabi, dia tahu sifat Nabi. Bila dia mimpi betul-betul macam Bilal tadi, maka dia itulah betul Rasulullah. Itu pendapat yang pertama. Jadi orang lain yang tak kenal Nabi, tak pernah jumpa Nabi, hadis ni masih umum dan anda tak boleh seronok lagi kalau jumpa Rasulullah.
Sebab syaitan dia tak boleh menyerupai Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah tersangat sempurna fizikalnya, rohaninya. Syaitan buruk, kotor, tak boleh menyerupai Rasulullah. Cuma ulama kata dia tak boleh menyerupai, tapi dia boleh menipu sebut itu Rasulullah, dengan menunjukkan gambaran-gambaran yang kita pula tak pernah jumpa Rasul. Ustaz, silakan. Subhanallah. Begitulah saudara tuan-tuan sekalian, hebatnya insan-insan yang dianugerahkan Allah kelebihan dapat melihat Nabi SAW semasa hayat mereka, dan juga ada yang dapat melihatnya menerusi mimpi. Marilah kita bertanya pada malam ini, dapatkah kita diberikan kelebihan yang sebegitu, sedangkan kedudukan dan martabat kita jauh lebih rendah daripada mereka? Saya teringat satu riwayat, pernah Nabi Isa AS menceritakan tentang kebangkitan umat akhir zaman, iaitu Rasulullah SAW. Lalu umatnya bertanya, adakah Tuhan lebih mulia dari dia atau dia lebih mulia dari Tuhan? Kata Nabi Isa, dia jauh lebih mulia daripada aku. Aku taraf dengan Nabi Muhammad itu, nak pakaikan kasutnya pun aku tak layak untuk memakaikan. Bayangkan kedudukan Nabi Isa, bandingkan dengan kita. Sebab itu Datuk, kalau kita nak bincangkan berkaitan soal itu, kita ni layak atau tidak untuk berjumpa dengan, menatap begitu keindahan wajah Nabi, senyum di bibir Nabi, kejernihan mata Nabi yang kita biasa dengar. Tapi mampu tak orang-orang macam kita ini, yang ialah kadang baik, kadang tak baik, kejap nano, kejap ke masjid, kejap karaoke, semua benda lah kita ni, hara betul lah iman kita ini. Boleh atau tidak? Adakah sebarang amalan-amalan cara kita berpeluang menjumpa baginda? Silakan. Masya Allah. Nak jumpa Rasulullah, tuan-tuan, yang pertama rezeki. Dan semua rezeki jumpa Nabi dia bermula dengan cinta Rasulullah. Cinta. Ada satu cerita seorang guru, anak murid dia nak belajar dengan tok guru dia, macam mana saya nak jumpa Rasulullah. Jadi dia pergi rumah tok guru, Tok guru, tuan, saya nak belajar cara nak jumpa Rasulullah. Dia kata boleh. Duduk. Dia berduduk sekejap, tuan, saya nak belajar cara jumpa. Sabar. Kemudian dia duduk lama sekejap, saya nak belajar cara jumpa. Dia pun okey, dia pun keluar nasi, ada lauk, makan. Dia pun makan, habis makan, dia kenyang. Tuan, air ada? Air tak ada, nasi je ada. Tak apalah, tak ada air pun. Saya nak belajar cara nak jumpa Rasulullah. Sabar, saya ajar nanti. Lepas tu tengah malam kata, tuan, air minum ada? Air minum tak ada. Tapi saya nak belajar jumpa Rasulullah. Malam tu dia tidurlah malam tu. Tidur, besok pagi dia bangun. Tok guru tanya, semalam macam mana? Ada mimpi? Ada ya Rasul. Ada ya tuan guru. Apa mimpinya? Saya mimpi hujan dan air laut. Tok kata, yes, betul. Kenapa dia mimpi hujan, air laut? Sebab semalam dia makan nasi, air tak ada. So air, pop, mimpi hujan. Tok guru kata, itulah aku ajar kamu cara mimpi Rasulullah. Apa dia? Bila kamu berkeinginan sangat, dia akan datang. Jadi kerana malam tu dia ingat nak minum air tak cukup, lekat aku, panas aku, rimas aku, maka anda duk fikir air, tak fikir Rasulullah. Air yang mari, Rasul tak ada. Jadi rupanya nak jumpa Rasulullah, minta maaf, sebenarnya tolong tanya sejauh mana kita cinta Nabi, sejauh mana kita ingat Nabi Muhammad. Saya nak sebut malu, sahabat Nabi, dia Sufyan Ats-Tsauri pergi jumpa Nabi, datang jumpa, kenapa? Saya nak tengok kamu ya Rasulullah. Lepas tu bila tak jumpa 2 hari, muka kusuk, kenapa muka awak demam? Bukan demam, saya rindu kat kamu ya Rasulullah. Bilal, tuan-tuan, lagi sekali cerita. Sebab tu dia boleh mimpi, boleh tengok. Bilal masa nak mati tu, tengah nazak, isteri dia kata, wailah ya Bilal. Wailah tu maknanya kesian kamu Bilal, sebab nak mati, tengah tercungap tu dia jawab wailah. Bilal tengah sakit tu jawab farhah, gembiranya aku. Isi kata kesian, dia jawab seronok. Kenapa? Nanti aku mati, aku akan jumpa dengan
Rasulullah. Tuan-tuan, mimpi Rasulullah ni sebenarnya tak ada cara. Kenapa tak ada cara? Sebab tak ada cara, sebab Nabi tak ajar kat kita. Kita yang nak cari. Cuma cinta Nabi. Ada ulama-ulama yang mencintai Rasul, dia pernah cuba jadi. Dia ada 4 cara. Pertamanya, pertama sekali anda kena minta. Dan minta, anda kena banyak sebut salawat kat Nabi. Dia katalah wallahu alam, ni bukan sunnah. Salawat kat Nabi paling kurang 300 satu hari, 300 kali. Saya beritahu, saya pelik. Kita ni pelik. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tanya, hari ni berapa kali tuan-tuan salawat sehari kat Rasulullah? Berapa kali salawat? Malu. Kenapa malu? Malu sebab tak selawat. Kenapa kita malu? Sebab innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat selawat kat Nabi. Kita tak ingat Nabi. So saya pernah jumpa seorang, minta maaf, orang Malaysia, dia selawat berjuta kali. Dia muka tua, kawan saya punya ayah, muka tua, pendek je muka itu, mukanya jadi putih, jadi panjang, hidungnya tinggi, putih muka, sebab selawat pada Rasulullah. Yang kedua, anda kena apa? Anda kena ta'zim, bangga dengan sunnah Nabi. Pakai kopiah, buat kerja kerana Allah, bangga sunnah Nabi. Yang ketiganya, anda kena satu laginya, kena buat kerja dakwah. Buat kerja dakwah. Dan satu lagi, al-khidmatu lil ummah. Ringan tangan, tak kira orang baik, dia akan jumpa dengan Rasulullah yang maha baik. Masya Allah, mudah-mudahan dapatlah kita mengamalkan segala perkara-perkara yang telah digariskan oleh Datuk sebentar tadi. Bagaimana untuk kita mudah-mudahan dapatlah bertemu kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kita. Barangkali Ustaz Tarmizi, apa indikator kita sebelum kita nak beristighfar nanti? Silakan kalau ada. Terima kasih Fadil, sahabat bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ayat 31 dan 32 ni tuan-tuan dan puan-puan, surah Ali Imran ini boleh kita jadikan indikator kepada kita dalam topik yang kita bincangkan pada malam ini, ya. Sama-sama kita hayati insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling, yakni menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam. Jazakallah. Amat benarlah firman Allah, menambahkan lagi kerinduan kita kepada Nabi. Duhai angin yang lalu, sampaikanlah rasa rindu kami yang begitu membara kepada ya Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam ini dapatlah kita bertemu dengan baginda Nabi. Kita akan beristighfar dahulu seketika. Kembali nanti ada lagi soalan-soalan yang ingin saya tujukan kepada yang bahagia Datuk. Saudara jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Halaqah tak tengok rugi.
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi terima kasih kepada para penonton, saudara-saudari, keluarga besar halakah kita yang berada di rumah dan juga yang berada di dalam Dewan Salat Masjid Al-Falah USJ 9 ini, kerana masih lagi setia bersama dengan kita hingga saat ini membincangkan bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan tetamu undangan kita Al-Fadil Datuk Muhammad Zawawi bin Yusuf. Baik Datuk, kita sambung lagi nak membincangkan. Kalau kita tengok, ada orang diberikan kurniaan dapat mimpi ini, ada yang tak dapat. Bagi yang dapat, adakah kita boleh katakan orang yang dikurniakan mimpi ini petanda awal sebagai dia ni insya-Allah akan selamat dunia akhirat, berbanding orang yang tak dapat mimpi ini tadi? Silakan. Masya-Allah, tuan-tuan. Sebenarnya yang pertama tengok Nabi Muhammad. Yang kedua tengok dalam mimpi. Tengok Nabi Muhammad tu sangat special, sehingga Nabi pernah mengaitkan kemenangan dalam jihad sebab ada orang tengok Nabi. Pernah dalam perang Nabi sebut yushiku an yubta'al fatha. Yushiku an yubti'al fatha. Dia kata boleh jadi lambat menang perang tu lambat kalau tak ada orang tengok Nabi. Jadi sehingga dia cari siapa pernah tengok Nabi. So bila tak ada tengok Nabi, dia tanya ni pula, siapa pernah tengok orang pernah tengok Nabi. Orang pernah tengok pun jadi macam satu tawasul yang kuat. Dan walau macam mana pun kita tuan-tuan, kita tengok Nabi, sebenarnya ulama kata orang pernah jumpa Rasulullah dalam mimpi dia sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia panggil Bushra. Bushra yang Ustaz sebut tadi, sahabat sebut petanda awal. Dia satu spark, percikan, ada benih. Tapi kalau tak jaga, sama juga kita dapat Islam keturunan, tapi tak jaga, kita tak ke mana juga. Jadi dia memang mukaddimah. Jadi sepatutnya siapa yang mimpi Rasulullah, anda boleh cerita ke orang yang pertama, orang yang anda sayang. Yang kedua, orang tu ada autoriti. Contohnya tuan guru, tuan garu jangan pergi. Tuan guru dia boleh tolong cerita. Dan satu lagi, petanda awal anda kena gembira dan anggap dia tu satu benih sebagai satu semangat untuk anda kena bajakan dia. Baja. Sebab minta maaf, zaman Nabi dulu ada pernah yang tengok Nabi masuk Islam, pergi ke mana? Pergi ke Habasyah, murtad. Pernah tengok Nabi, hidup bersama Nabi. Apalagi kita yang hanya baru tengok. Tolong bersangka baik, jangan overconfidence. Sebab sayang Nabi, anggap mula tengok sayang. Dan sayang is verb. Sayang ni bukan sayang. Suara tak sedap, kalau nyanyi memang tak sedap. Jadi danduk dia, Ustaz. So kalau tak boleh sayang, sebut sayang. Laisal iman bitamanni wala bitahalli. Islam ni bukan sebut sayang tapi tak ada verb, tak ada tindakan. So tindakan tu kalau betul sayang, mukaddimah ada perubahan selepas apa? Selepas jumpa. Paling kurang siapa ada kemampuan, paling kurang anda kena mempertingkatkan cinta Rasulullah. Paling kurang salawat makin bertambah. Salawat. Yang kedua, paling kurang siapa ada duit, pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar, Ustaz, ada orang sebut gini, dia pergi haji, dia kata ziarah kubur Nabi bukan wajib haji, bukan syarat haji, bukan rukun haji. Betul. Tapi sebenarnya ziarah kubur Nabi, dia bukan syarat haji, bukan rukun haji, bukan wajib haji, tapi dia ialah rukun untuk cinta Rasulullah, syarat wajib untuk cinta Rasulullah, syarat sah untuk cinta Nabi. So sebab tu ada hadis, walaupun hadis tak kuat, Ustaz, hadis ni tak kuat, tapi boleh Rasulullah mengatakan man zara qabri ba'da mamati. Hadis dhaif tapi boleh ambil pelajaran. Man zara qabri ba'da mamati, sesiapa yang menziarahi kuburku selepas kematianku, seolah-olah kamu ziarahi aku waktu aku hidup. Kalau tak percaya, tuan-tuan tolong tanya tuan-tuan sendiri yang ada pengalaman duduk berdiri depan
makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai berpusu-pusu di celah-celah, orang begitu ramai, anda diam-diam mengalirkan air mata. Kemudian depanku, assalamu alayka ya Rasulullah. Air mata keluar, suara keluar. Kenapa? Rasa. Jadi sebab tu, lepas tu anda kena ikhtiar dan paling hebat, kena ikut sunnah Nabi, kena kenal Nabi, tambah cinta. Sebab cinta baru boleh ikut. Wallahualam. Baik, katalah kita ni dianugerahkan kelebihan Allah Ta'ala bagi boleh bertemu atau bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali apa nasihat yang kita boleh bagi Datuk nak menjaga anugerah pertemuan itu agar kita dapat meningkatkan lagi ibadah, kecintaan sebagainya. Silakan. Yang pertama sekali, tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali, cinta mula-mula tengok. Tengok dulu. Tengok tak ke mana. Lepas tengok tu dia kena ingat. Nak ingat Rasulullah, kena ada ilmu tentang Nabi. Saya pernah makan, orang Malaysia punya hebat. Kawan saya duk makan dengan dia, lauk sedap lah, nasi Arab. Nasi Arab tadi. Kita tengah makan nasi Arab, yang dia duduk sebelah tu tiba-tiba menangis. Saya kenapa nangis ni? Bila saya tegur dia, kenapa nangis? Bila tegur je makin kuat esak dia. Kita pun biar aku makan je lah. Lepas makan tanya dia, kenapa nangis tadi? Dia kata, aku tak tahulah, makan sedap sangat hari ni. Tiba-tiba aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia teringat? Dia kata, aku pernah baca cerita Nabi Muhammad balik pagi masjid, tanya isteri dia, ada makanan pagi hari ni? Aisyah kata, tak ada ya Rasulullah. Tak ada. Ana saim, inni saim. Tu puasa. Dan pernah pula Nabi puasa pagi tu, pukul 10 tu lebih kurang, ada makanan. Aku nak makan. Kenapa nak makan? Tadi puasa, aku makan. Sebab makanan ada, puasa sunat. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Dan Nabi tu nak ceritanya, dia ketika hari-hari akhir kematian Nabi, isteri rumah Nabi kan macam rumah teres tu. So giliran berpindah isteri tu kadang-kadang terpaksa angkat Nabi, dan masa angkat tu kaki dah tak sentuh bumi dah. Tapi giliran isteri tetap dihantarnya. Kenapa? Baik. Dan Nabi ni tuan-tuan, baiknya anda tengok jauh, tengok Nabi gerun. Tapi bila dekat, ya Allah baiknya Nabi. Bila dekat, rasa tak nak berpisah. Orang kita kadang-kadang tengok jauh, hebat. Duduk dekat, menyampah. Kenapa? Otak sampah, idea sampah, cakap sampah, kotor lah tu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Duduk dekat, baik sangat. Baik. Tapi bila tanya orang dekat-dekat dia, baik tak Nabi? Lebih baik daripada yang kita rasa. Pelik. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita nak beritahu, satu, kena mengaji tentang Nabi. Satu, tolong kaji tentang Nabi. Kita banyak mengaji, tak mengkaji, keji ada. Yang kedua, tolong nak kenal Nabi, tolong beli buku sirah. Dan satu lagi penting sangat, tolong mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Orang soleh macam Ustaz Badli Syah, insya-Allah. Tuan-tuan, ramai orang baik-baik. Bila anda duduk orang baik, duduk sebelah orang baik, anda akan rasa baik. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok muka orang sebelah tuan-tuan. Cuba tengok sekejap, baik ke tak baik? Gurau. Sebab orang baik ni, bila anda tengok dia, anda ingat Allah. So, orang baik-baik, dia boleh menyemangat. Itu bahasa Badli, menyemangat, menambah semangat. Seorang namanya, saya lupa namanya, tuan saya, Sulaiman Ar-Rabi'. Dia kata, bila aku duduk sebelah tok guru bila aku balik sebulan aku rasa seronok, semangat nak baca Quran, nak taat pada Allah Ta'ala. Jadi anda nak supaya kita menjaga rasa tu, cari orang baik-baik, kawan baik-baik, teman yang baik-baik, kita akan jadi orang hebat. Okey. Kemudian satu lagi tuan-tuan sekalian, yang paling penting lagi saya sebut, yang paling penting lagi, anda kena baca Nabi apa dia buat, step. Nabi buat malam, siang, pagi, contoh ya. Bila anda tengok hidup Nabi yang 24 jam, contoh sembahyang subuh.
waktu subuh bila azan salatu khairum minan naum tu, Nabi duduk kat mana? Dia, saya tak cerita semula. Masa as-salatu khairum minan naum, Nabi sedang duduk macam ni, baring macam ni. Macam dia panggil apa Ustaz? Jenggeng. Orang tengah dia panggil jenggeng. Ustaz? Jenggeng juga. So, duduk mengiring macam ni. Isi duduk depan tu sedang bercakap-cakap. Maknanya sebelum azan tu dia sedang bercakap-cakap. Kenapa? Rehat setelah qiyamul lail. Macam kita lah, bila sahur kita makan, sebelum bunyi subuh kan duduk tengok TV Hijrah dulu. Contoh TV Hijrah pula dah, TV 9 dulu. Keluar channel. Tak apa, Islam baik-baik semua. Tengok, lepas tu bila mari subuh je, mari subuh bangun. Maknanya anda kalau tengok macam tu Nabi hidup, anda seronok. Aku buat, ini Nabi buat. Barulah anda akan bangga dengan sunnah Nabi. Tak lama insya-Allah mungkin Allah pilih untuk mimpi Rasulullah. Baik, terima kasih Datuk. TV9 kita bersiaran malam ni halaqah secara langsung dari Masjid Al-Falah USJ 9. Saya kira kita akan beristighfar dululah seketika, beri ruang kepada jemaah kita untuk longgar-longgarkan sikit urat-urat mereka. Kita akan kembali selepas ini membincangkan lagi tajuk ini. Saudara jangan ke mana-mana, halaqah tak tengok rugi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara sedar ataupun tidak, kita sudah pun sebenarnya berada di penghujung pertemuan kita menerusi halaqah akar tradisi ilmu pada malam ini, bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah USJ 9 bersama dengan tetamu kita yang bahagia, Datuk Muhammad Zawawi bin Yusof. Datuk, tradisi halaqah di penghujung, kita akan minta tetamu kita untuk memberikan pelan tindakan. Apa yang perlu dibuat? Sharp and short, mukhtasar mufid. Silakan. Yang paling saya nak minta tuan-tuan, saya sendiri segerakan untuk dekat diri dengan Rasulullah. Seorang alim terkenal, dia kata siru ila rasul urjan. Dia kata pergilah jumpa Rasulullah walaupun anda dalam keadaan tempang sekalipun. Wala tantaziru sihah. Jangan tunggu sihat lagi. Maknanya nak pergi masjid tunggu sihat dulu, nak semayang jangan tunggu sihat. Ada kemampuan pergi terus. Satu. Yang kedua, pelan tindakan yang paling special tadi kan, solawat kat Nabi. Solat tu antara mana solawat ialah ikat dengan Nabi. Ibadat yang paling special sembahyang. Saya ingat seorang alim kata, nak betulkan sayang kita kat Nabi, dia kata apa? Man ja'alat salatahu hayyah ja'ala hayatahu salatan. Siapa yang menjadikan sembahyang dia hidup, Allah akan jadikan hidup dia sembahyang. Ulang balik. Siapa sembahyang hidup, hidup dia jadi solat. Solat maknanya penghubung. Maknanya dia sembahyang, dia berhubung dengan Allah, dia berzikir, dia bekerja, dia berekonomi, berpolitik, tak putus hubungan dengan Allah. Bila tak putus itulah senang kita ada satu tali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan sekalian, ingatlah bahawa kalau anda tak jumpa Rasulullah pun, tak jumpa dengan tak mimpi Rasulullah, anda kena ada cinta Rasul. Sebab Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahabba. Sahabat Nabi kan, Nabi duk ceramah, dia cerita, tiba-tiba Nabi, dia tanya Nabi, bila kiamat? Nabi tanya, kamu dah bersedia belum? Dia jawab, inni uhibbuka ya Rasulullah. Aku sayang kamu. Kenapa sayang? Dia tak kata aku semayang, aku puasa, aku sayang kamu ya Rasulullah. Nabi terus jawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Siapa sayang bersama orang disayang, insya-Allah. Dengan kebaikan kita buat solat, kita bersama Rasulullah. Baik, begitulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perbincangan tajuk kita pada malam ini berkaitan tentang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang perbincangan kita pada malam ini mendatangkan semangat kepada kita untuk menanamkan satu cita-cita mulai tahun ini. Target kita tahun ini dapat sekali pun jadilah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi kita. Sekali lagi ribuan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita yang bahagia, Datuk Ustaz Muhammad Zawawi bin Yusof, dan juga terima kasih kepada
kepada qari tetap kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tarmizi bin Abdul Rahman. InsyaAllah kita akan menjumpa minggu hadapan. Dan terima kasih tidak terhingga juga kita ucapkan kepada Nazir dan ahli-ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah USJ 9. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat diteruskan pada masa-masa akan datang. Terima kasih tidak terhingga juga kepada seluruh jemaah keluarga besar Halaqah di USJ ini yang ada datang dari luar USJ pun. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada para penonton di luar sana, terima kasih kerana sudi bersama kami hingga ke saat ini. Boleh tonton lagi Halaqah kepada para penonton di sini, jemaah di sini nak tengok muka sendiri, boleh hari Selasa ini. InsyaAllah pukul 9 pagi setiap hari Selasa di TV 9. Boleh lihat ulangan Halaqah, dan juga yang ada internet boleh tengok di tonton.com.my, dan kita ada Facebook kita, bolehlah bersembang, berinteraksi, menambah apa yang patut, apa yang kurang daripada perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah pada minggu hadapan Halaqah akan sekali lagi bersiaran secara langsung, kali ini juga di sebuah tempat yang istimewa, iaitu di Masjid Al-Husna di Bandar Sunway. Jadi kepada jemaah keluarga Halaqah di sini yang nak ke sana, boleh di Masjid Al-Husna Bandar Sunway bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal Hamzah membincangkan satu tajuk yang tidak kurang pentingnya juga, iaitu Aku Bersyahadah. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan bertemu pada minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai